Berikut adalah muka hadapan DLO bagi kursus EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, BMMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, BMMB 3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Terdapat beberapa butang untuk pergi ke halaman-halaman yang dikehendaki, iaitu hasil pembelajaran kursus, merungkai standard dan TBI, refleksi, pembelajaran bermakna 1, pembelajaran bermakna 2 dan pembelajaran bermakna 3. Oleh kerana DLO ini dikongsi bersama-sama dengan pelajar, di bahagian hadapan ini kita letakkan sesi perkenalan untuk semua pelajar yang terlibat dengan ketiga-tiga kursus ini. Di sini pelajar akan mencuba satu aplikasi iaitu Flip, di mana mereka boleh mengaplikasikan kemahiran yang mereka gunakan dalam aplikasi TikTok dengan menggunakan satu aplikasi yang baru ini. Kemudian kita pergi ke hasil pembelajaran khusus. Di sini saya letakkan ketiga-tiga hasil pembelajaran khusus, di mana pelajar akan melihat sendiri hasil pembelajaran khusus yang terlibat untuk ketiga-tiga kursus. Seterusnya kita akan pergi ke merungkai standard dan pengajaran PDP KMAR. Di bahagian ini kita kongsikan bersama-sama dengan pelajar dan pensyarah yang terlibat, iaitu bagaimana kita merungkai standard pengajaran. Di sini kita letakkan big idea, iaitu big idea kami, teknologi pelengkap guru kalis masa hadapan, di mana big idea ini juga bukan hanya diletakkan di sini, kita juga meletakkan poster big idea kami di kedua-dua kelas, iaitu BM SJKC dan BM SK. Di sini adalah model untuk big idea tersebut, di mana kami memaparkan ketiga-tiga tugasan pentaksiran berterusan dan essential question, iaitu bagaimana karakter seorang guru kalis masa hadapan, sejauh mana kepentingan teknologi terkini untuk guru kalis masa hadapan, bagaimanakah mendepani teknologi pendidikan masa hadapan, bagaimanakah karakter guru kalis masa hadapan dapat dikembangkan untuk mendepani teknologi pendidikan yang terkini, dan akhir sekali bagaimanakah anda melihat karakter guru kalis masa hadapan dalam diri anda. Essential question ini pertama kita akan bincangkan pada awal semester, kemudian kita bincangkan pada pertengahan semester, di mana kita akan merevise kembali sejauh mana mereka dapat menjawab soalan-soalan ini dan boleh mengaitkan dalam tugasan mereka. Dan akhir sekali pada hujung semester mereka akan bincangkan lagi essential question ini secara perbincangan dalam kelas, dan akhir sekali mereka akan membuat penilaian kendiri. Ini adalah sesi taklimat pentaksiran berterusan. Kami buat secara online dan kongsikan kepada pelajar supaya pelajar boleh melihat dan mengulang semula taklimat tugasan pentaksiran berterusan. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna 1, iaitu untuk ketiga-tiga kursus yang terlibat, di mana untuk EDUP 3053 kita ada HPK 2, BMMB 3073, HPK 4, BMMB 3063, HPK 4. So hasrat pembelajaran, pelajar akan dapat mengetahui hasrat pembelajaran dan juga kriteria kejayaan untuk pembelajaran bermakna 1 ini. Di sini juga kita akan letakkan peringatan kepada pelajar, sebab kami bukan hanya menggunakan Google Site ini sebagai untuk perkongsian dan untuk aktiviti pelajar, tapi juga ada nota-nota ataupun perbincangan di dalam kumpulan yang terdapat dalam Google Classroom dan Telegram dan juga WhatsApp untuk kursus yang lain. Dan di sini juga kita letakkan topik apa yang terlibat supaya pelajar boleh mengingat semula apa yang mereka telah belajar sebelum ini dan kaitkan dengan aktiviti yang menjurus kepada tugasan pentaksiran berterusan. So ini kita lihat, kita akan bincangkan mengenai RPH Bahasa Melayu, kemudian model reka bentuk pengajaran, dan akhir sekali pengurusan grafik, sebab ketiga-tiga ni dia adalah gabungan daripada ketiga-tiga kursus, dan akhir sekali dia menjurus kepada aktiviti ini, iaitu tugasan 1 untuk EDP 3053 pembentangkan kumpulan, BMMB 3073 RPH dan BMMB 3063 simulasi persembahan kumpulan yang berkaitan dengan RPH. So ini adalah beberapa contoh tugasan yang pelajar telah buat, di mana menggabungkan penghasilan RPH daripada model Assure dan dibentangkan secara berkumpulan. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna 2, sama juga di bahagian atas ni, di mana pelajar akan melihat HPK yang terlibat, hasrat pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Begitu juga dengan peringatan topik apa yang terlibat untuk aktiviti ini. So di sini kita akan bawa pelajar untuk berbincang apa tu pakej pembelajaran multimedia interaktif, apa yang melibatkan elemen multimedia apa yang boleh digunakan untuk menghasilkan pakej pembelajaran interaktif. Kemudian pengenalan kepada pengatur cara Unscratch. Di sini untuk menggalakkan pelajar-pelajar ini mengikuti mana-mana komuniti pembelajaran supaya mereka boleh berbincang dengan orang yang di luar daripada IPG. Contohnya macam kalau Scratch, kalau dia join, kalau pelajar join dalam komuniti Scratch, dia boleh letakkan hasil Scratch dia dan boleh berbincang dengan orang yang berada di tempat lain ataupun negeri lain tentang hasil yang dia telah buat itu. Tapi normally yang dalam Scratch tu dia dalam bahasa Inggeris. Jadi mungkin tidak berapa mendapat sambutan daripada orang lain lah, sebab dia bahasa Melayu kan. Okay. Seterusnya
aplikasi untuk PDP Bahasa Melayu. Maknanya aplikasi ini bukan tertumpu kepada Scratch sahaja, tetapi ada banyak aplikasi gamifikasi dalam talian yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar Bahasa Melayu. Kalau ada di sini ada satu pautan di mana ada bermacam-macam jenis permainan dalam talian yang boleh diaplikasikan dalam Bahasa Melayu. Walaupun dia dalam Bahasa Inggeris, tetapi pelajar akan cuba untuk mengambil idea itu untuk buat dia dalam Bahasa Melayu. Dan setelah melihat aktiviti-aktiviti perbincangan-perbincangan di atas ini, barulah pelajar membuat aktiviti tugasan pentaksiran berterusan, iaitu tugasan 2 projek untuk EDUP 3053, tugasan 3 membina bahan bantu mengajar dan membentang BMMB 3073. So sini saya paparkan aktiviti-aktiviti pelajar, perbincangan menghasilkan storyboard sebelum membuatnya di Scratch dan gamifikasi dalam talian. Dan ini adalah latihan pensijilan Book Creator Certified Author di mana pelajar telah mencubanya dan mempelajari bagaimana untuk menghasilkan satu pakej pembelajaran yang seperti buku dalam talian, dan setelah mereka berlatih sendiri, maknanya ini mengikut kesesuaian masa pelajar lah, di luar daripada PDP, mereka dapat sijil, iaitu Book Creator Certified Author. Jadi kesemua pelajar, 28 orang pelajar tersebut mendapat sijil, dan ini adalah hasil tugasan pentaksiran berterusan untuk pentaksiran berterusan tugasan yang kedua, di mana ini adalah pembentangan pelajar itu yang yang dia bentangkan adalah bagaimana dia menghasilkan dan bagaimana ianya digunakan di dalam PDP. Di sini dia bukan sahaja menerangkan apa yang dia telah hasilkan, tetapi dia membincangkan juga contoh pengatur caraan itu. Dia akan membincangkan juga apa yang dia telah coding, apa yang dia telah belajar untuk menghasilkan satu PDP, satu bahan bantu mengajar yang menarik. Jadi di sini di sini dipaparkan 2 pautan untuk Scratch dan juga pautan gamifikasi dalam talian yang mereka gunakan untuk PDP Bahasa Melayu. Dan ini adalah pelajar yang telah membawa tugasan mereka ini dalam pertandingan inovasi, iaitu Kolokium Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi IPJ Kampus Ken P 2022 di peringkat negeri yang baru-baru saja berlangsung, di mana 2 kumpulan ini ada pelajar BM SK dan BM SCKC yang mendapat inovasi terbaik dengan membawa inovasi mereka keberkesanan penggunaan bahan multimedia interaktif dalam pengajaran Bahasa Melayu, dan juga kumpulan yang seterusnya ini mendapat inovasi harapan, itu pertama, dengan inovasi dia high huruf vokal. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna yang ketiga. Kalau dilihat di sini, kekaitan untuk ketiga-tiga tugasan ni dia agak tipis, tetapi dia masih juga berkaitan. Dia masih juga berkaitan walaupun dia tidak secara langsung, tetapi dia masih ada kaitannya sebab tugasan ini dibawa ke sekolah, okey, di mana untuk BMMB 3073 mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Kemudian BMMB 3063 HPK2 menganalisis pelaksanaan pendekatan strategi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah berdasarkan pengalaman berasaskan sekolah, iaitu PBS. Dan akhir sekali EDUP 3053 menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian yang cekap. Ini kerana apabila pelajar pergi ke sekolah untuk melihat pelaksanaan strategi pendekatan kaedah pengajaran bahasa Melayu, mereka juga pada masa yang sama boleh bertemu dengan guru-guru bahasa Melayu yang pakar di sekolah. Jadi mereka boleh dapat second opinion atau first opinion terhadap tugasan yang mereka telah buat. Jadi sebelum pelajar-pelajar tersebut melaksanakan tugasan itu, benda yang sama juga kita mengingatkan apa yang berkaitan. Jadi kalau pelajar tidak faham atau lost, dia boleh kembali kepada nota-nota yang terdapat dalam Google Classroom, Telegram atau WhatsApp. Kemudian di sini kita memberi satu cara untuk pelajar berfikir, sebab kita bagi pelajar bukan hanya video-video yang biasa, tapi lebih kepada perbincangan. Perbincangan supaya pelajar akan berfikir apakah kaedah yang boleh digunakan bersama dengan gamifikasi yang berkesan untuk kemahiran PDP Bahasa Melayu. Kemudian dapat beberapa contoh bagaimana pengajaran Bahasa Melayu dengan strategi yang betul. Untuk bahagian ini kita banyak berikan student bahan bacaan ilmiah macam seperti jurnal, berita, dan bukan sesuatu yang macam something lebih fun berbanding dengan pembelajaran bermakna pertama, pembelajaran bermakna kedua. Tapi untuk yang bahagian ini dia lebih formal. Maknanya pelajar perlu berfikir sebelum dia melaksanakan tugasan tersebut. So ini adalah tugasan arahan aktiviti, dan sebelum mereka melaksanakan tugasan itu di sekolah, mereka perlu membuat simulasi dululah di IPG. Jadi tugasan untuk ketiga-tiga kursus ini tidak semestinya online semata-mata, tetapi boleh digunakan kedua-dua sekali. Maknanya apa yang diorang baca perlu simulasikan di dalam classroom. Dan ini adalah beberapa tugasan pelajar di mana mereka mengolah instrumen. Instrumen memang kami ada berikan beberapa contoh, tetapi kami mahu
pelajar mengikut kesesuaian dengan siapa yang akan menjawab instrumen tersebut. Kalau untuk pelajar, adakah kita akan bagi dia dalam skala 5 kah, ataupun dia bagi dalam instrumen yang berbentuk gambar kah, sebab dia akan berikan murid untuk mencuba, bukan setakat guru saja. Okay. So ini pelajar share instrumen dan dia punya bahan bantu mengajar Scratch dengan gamifikasi dalam talian menggunakan WhatsApp. Maknanya dia berikan kepada siapa-siapa yang dia kenal ataupun mana-mana pakar. Kalau kita lihat di sini, kita tengok dia punya bahasa, kita boleh tengok macam mana dia bagi link dan dengan siapa dia boleh cuba untuk pelajar-pelajar mencuba dia punya bahan bantu mengajar tersebut, dan dia telah bagi responden kepada guru-guru sekolah. So di sini kita boleh lihat pelajar dapat menyesuaikan diri mereka untuk membawa apa yang mereka mahu supaya bahan bantu mengajar itu lebih valid, lebih sesuai. Adakah dia sesuai? Sebab kalau bahan bantu mengajar itu hanya dicuba oleh rakan-rakan mereka di kelas, rasanya objektif dia tak capai. Jadi better dibawa ke sekolah, bagi cuba dengan pakar bahasa sendiri dan bagi cuba dekat parent, boleh bagi cuba dekat pelajar-pelajar sekolah dan guru-guru yang lebih pakar. Dan akhir sekali kita ke refleksi, iaitu pengalaman pembelajaran. Okay. Pada akhir semester pelajar akan klik pada Google Jamboard, di mana ini secara random pelajar boleh letakkan pengalaman mereka. Seterusnya penilaian kendiri dengan menggunakan rubrik kompetensi Global 6C. Okey, untuk bahagian ini pada awal semester pelajar akan mengisi Google Form ini. Kemudian pada semester akhir pelajar akan mengisi lagi. Jadi kita boleh lihat di mana pelajar ni dia boleh tengok dia tahap mana. Di samping itu juga diletakkan rubrik kompetensi 6C itu di sini supaya pelajar boleh tengok secara lanjut. Walaupun di sini saya letakkan dia dalam skala 5, tetapi tidak terperinci. Yang ini lebih terperinci lah. Jadi pelajar boleh lihat semula tahap mereka sama ada hanya sebagai bukti terhad ataupun cemerlang. Jadi setelah melihat dia apa yang pelajar telah isi, kita lihat di sini terdapat peningkatan lah sebelum dan selepas. Okey, dan seterusnya untuk data ni bukan kemungkinan, saya dengan pensyarah-pensyarah yang terlibat untuk kursus ini akan membuat satu kajian lah hasil daripada dapatan kami ni. Akhir sekali metadata, dan ini adalah pensyarah-pensyarah yang mengajar ketiga kursus. Untuk EDUP 3053 saya sendiri, untuk BMMB 3063 Dr. Caroline David, Jabatan Pengajar Melayu, dan BMMB 3073 Puan Zainab binti Hashim, Jabatan Pengajar Melayu. Kami juga telah menyertakan email kami sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kalau ada kesilapan yang kami boleh betulkan ataupun ada yang bertanya berkenaan dengan aktiviti yang ada, insya-Allah kami boleh jawab. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.